Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Perbincangan kita berhenti pada kuliah yang lalu ialah di halaman ataupun muka surat 94 Ahmad Ibn Hanbal dan Musnadnya. Tajuk yang kita bincangkan ini ialah karya-karya ulama-ulama hadis dalam kitab-kitabnya. Tapi oleh kerana bendanya berulang, benda tular dan tidak benda rumit lah, Ambo rasa hak ni kita tinggal lah, boleh baca sendiri dah. Sekadar nak tahu kitab dia. Dia tidak ada benda-benda yang perlu kita hurah lah. Cuma kalau Ambo baca saja. Oleh kerana tu rasanya kita nak lopak kepada tajuk yang kena muka surat 81 dah. Kita tinggal dulu bab yang kelima tu, oleh kerana kita tengok yang mustahaknya ialah bab yang kena. Kemudian kita gustain balik lah bila habis tajuk ni. Jadi cuba buka muka surat 81 tu. Bab yang kena iaitu hadis maudhu' dan implikasinya. Jumpa berlaku tu tak? Jadi perbincangan kita dalam tajuk ataupun bab yang kena ni ialah hadis maudhu'. Apa makna maudhu'? Ialah hadis palsu ataupun hadis rekaan, hadis tiruan. Oleh kerana dia membawa implikasi yang besar dan tidak dipandai utama oleh umat Islam dan hatta kepada agamawan sendiri. Orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, yang mengajar orang, yang menyebarkan ilmu, dia tidak sensitif dengan hadis maudhu' ini, kecuali bagi golongan yang belajar hadis. Kalau dia mengajar hadis, kita boleh tengoklah penceramah ke pengkuliah, apabila dia cemak dalam masalah hadis, barulah dia tidak dia orang panggil dia tengok penting, dia pandai penting kepada hadis maudhu', hadis palsu ni. Tapi kalau pemerhatian Ambo tengok tu, tidak ramai orang yang nak mengambil inisiatif, dia nak semok hadis-hadis yang dia baca, sama ada dalam ceramah, dalam kuliah dia lontar begitu je. Jadi sedangkan implikasinya dia pergi kepada, kalau hadis tu soal hukum hakam, dia akan membentuk hukum hakam yang tidak betul. Kalau soal akidah tidak betul. Jadi ataupun akhlak tidak betul, kerana dia berpijak atau berpaksi kepada hadis palsu. Jadi sebab itulah kita nak tengok, mudah-mudahan dengan lepas pada kita belajar ni, kita bagi nampak sensitif sikit dengan hadis ni. Jadi kuliah kita ni mungkin dalam masa setengah jam ni, sebabnya bunyi kabarnya ada ahli jemaah kita ada kematian dah. Kerana nak pergi sembahyang jenazah dia di masjid kan. Rumah dia mesti kena ambil masa sikit, sebab lepas sembahyang Isya tu gihlah tu dah. Lah ni Isya pukul 8 minit dah. Jadi Ambo akan berhenti tepat pada masa tu dah. Kita tak kira habis nak tengah-tengah mana pun, tengok masa je dah. Kita berhenti sekat mana dah. Nombor satu sekali, definisi hadis maudhu'. Takrif dia, gapo dia hadis maudhu' ni kita nak tahu. Jadi perkataan maudhu' ni dari segi bahasa berasal daripada perkataan wadha'a yang mempunyai pengertian yang berbagai-bagai. Perkataan wadha'a ni salah satu daripada makna dalam bahasa Arab ni maknanya letak. Wadha'a yadha'u. Okay. Kalau kita kata Ali letak kitab atas meja, bahasa Arab ni panggil wada'a aliyun al-kitab alal maktab. Jadi makna dia guna perkataan wada'a, letak. Nah, antaranya letak, gugur, jatuh, rendah, biar, cipta, reka. Dalam banyak-banyak makna istilahnya, mungkinlah kita nak hak dua yang terakhir tu yang ada kena mengena dengan hadis maudhu'. Kalau dari segi bahasa maudhu' tu sendiri, dia panggil perkataan tu dari segi sarafnya, dia panggil isim maf'ul.
Siapa-siapa dia biasa ngaji sekolah Arab dua-dua ataupun reti nahwu dia panggil ismul maf'ul, isim maf'ul, maudhu'. Jadi yang perkataan wada'ah tu walaupun banyak makna yang ada kena mengena dengan hadis maudhu', ambo rasa ia belakang dua tu, cipta, yang dicipta, reka, yang direka. Sebab istilah isim maf'ul tu kena terjemuh yang di. Betul tak? Salah satu daripada perkataan isim maf'ul yang biasa kita guna ialah maklum. Maklum tu daripada asalnya tahu, alima ya'lamu tu tahu. Bila maklum tu yang diketahui. Jadi kalau nak terjemuh isim maf'ul tu yang di. Kalau ma'ruf yang dikenali, makruh yang dibenci. Dia bunyi nak serupa kata makruh, maklum, mafhum yang dipahami. Tu saja. Tu kaedah kan, kalau siapa dia ngaji Arab tu dia tahulah. Jadi bentuk perkataan tu dipanggil isim maf'ul. Jadi kalaulah kita wada'an tu kita nak ambil makna cipta, reka, jadi maudhu' tu mana yang direka, yang dicipta. Tu jumpa dah tak? Kita jumpa lah maknanya. Apa makna hadis maudhu'? Kalaulah kita ambil perkataan wada'an tu cipta ataupun reka, makna maudhu' ni makna yang direka, yang dicipta. Jadi hadis maudhu' ni hadis yang direka, hadis yang dicipta. Tu bila kita faham tu ya tu. Bukan hak mari Nabi tapi orang reka. Bukan mari daripada sabda Nabi tapi hak demo cipta. Tu jawab lagi tu dia. Sementara dari sudut istilah, tadi dari segi bahasa, hadis maudhu' bermaksud hadis yang direka secara dusta. Tak ada sakut paut dengan Nabi, dia nak suruh biar bunyi sedap perkataan dia dan mendapat keyakinan orang, biar orang percaya hak dia kata ni hadis Nabi ni. Jadi bunyi hadis Nabi siapa dia? Orang Islam hak yang beriman ni nak lawan Nabi. Sebab lawan Nabi dia akan getak kita tak percaya ke Nabi, kafir dia kata. Betul lah hukum gitu kalau hak Nabi sungguh. Tapi dia reka, dia kata ni hadis ni. Tak percaya kafir dia katanya. Dia orang hak tak ngaji hadis takut lah ke dia. Dia gugut lagu tu. Ni bila ni apa dia? Yalah kalau kiranya. Tapi sebab orang kita akan tengok depan bab pokih ya dia reka, bab pokih ya dicipta ni ada sebab. Nampak situ tak? Ini bermakna ia bukan hadis. Bukan hadis pun. Tetapi juga dinamakan hadis berdasarkan sangkaan mereka dan pencipta hadis tersebut. Kita bubuh nama dia hadis juga, padahal bukan hadis. Sebab dia sebut hadis. Maka kita pun sebut hadis tapi hadis palsu. Supaya kita kata kalau orang mari gapo dia ni orang kata ni radio ni kata-kata tak? Ataupun telefon, ni telefon palsu kita kata. Jadi kita guna juga istilah telefon sebab dia kata telefon. Betul tak? Ini duit dia kata. Duit tapi duit palsu. Sebab itulah setengah alim ulama, ahli-ahli hadis, dia tidak masuk hadis maudhu' tu sebagai nama hadis. Sebab dia kata tak layak bagi nama hadis pun. Tapi oleh kerana orang sebut hadis, maka hadis jugalah. Jadi hadis palsu kita boleh tahulah. Hadis palsu ataupun dalam istilah bahasa Arab hadis maudhu' ialah hadis yang tidak sakut paut dengan Nabi. Tetapi dia reka, dia buat cipta sendiri dengan ada tujuan-tujuan tertentu. Apa yang situ dia lah. Jadi kita nak tengok sejarah mana mula orang reka hadis maudhu', hadis palsu. Ia jadi tersebar, duduk dalam kitab-kitab, duduk di mulut-mulut penceramah. Dia bukan orang lain ni reka. Orang lain ni tak erti nak reka. Orang dulu. Lepas daripada ketiadaan sahabat zaman tabi'in apa dulu dah mula dah orang reka. Kita tengok sebab misalnya perbalahan politik pun orang reka hadis, kerana ekonomi pun orang reka. Jadi reka yang tu berlaku, maka menyelinap masuklah. Jadi tersebar, pergi duduk dalam buku-buku bacaan, duduk dalam kitab-kitab. Orang kedia ni dia tidak cermat bila dia kata hadis ni ada dalam kitab sekian-sekian. Sebab dia tidak cek, maka dia pun akan junjung hadis tu. Dia kata ni hadis ngoti, maka dia jaju ke orang lah dia.
Situ dah. Jadi kesilapan orang lain ni bukan kesilapan mereka, kesilapan tidak cek dulu. Situlah. Kalau nak letak kepada penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah, dia duduk sebar hadis palsu ni bukan salah dia reka, tapi dia tidak cek dulu, dia jadi tukang sebar. Nampak sini. Jadi kalau nak tengok hadis palsu, kalau tanya hamba, adakah hadis palsu? Memang banyak nak royaknya. Buka telefon kat kok gapo dia, kok Facebook, kok Twitter, kok gapo tu, sama ada orang menulis ataupun orang kecek tu, kita boleh jumpa lah. Kecuali kalau orang yang akademik, orang yang kita kenal dia tu sebagai peribadi, orang ilmiah sungguh, dia berhati-hati sebelum dia nak keluar sesuatu hadis tu. Tapi tidak ramai lagu tu, dia ramainya penceramah yang dia tidak mendalami ilmu ataupun mendalami hadis tu, bila dia jumpa, dia jadi tukang sebar. Situ dah. Okay. Jadi kita nak tengok sejarah lagu mana. Antara faktor sebab-sebabnya yang mendorong Khalifah Umar Abdul Aziz. Ni Umar Abdul Aziz ni Khalifah, dia panggil Mujaddid pertama. Dia mati tahun 101 Hijrah. Maknanya 90 tahun Nabi mati, barulah 90 tahun Nabi mati. 90 tahun Nabi mati, dengan dia mati. Itu tikah. Dia tikah 90 tahun Nabi mati dengan dia mati. Sebab Nabi mati 10 Hijrah. Itu kan. Jadi dia ni 101. Tolak 10 je. Jadi maknanya 89 tahun lah. Tu. Beza situ tak. Jadi inilah Umar Abdul Aziz ni kalau sebut ke mana-mana pun seorang khalifah yang menjadi model. Sebab dia panggil mujaddid. Mujaddid dan apa? Orang yang memperbaharui urusan agama. Dia panggil mujaddid pertama. Gapa mujaddid ni macam sebut saat ni, ialah orang yang memperbaharui urusan agama. Bila nampak ulama agama tu lemah tu, dia periduk balik. Sebab apa kita beri nama mujaddid ni? Bukan ulama mereka, tapi Nabi sebut. Nabi sebut, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Dia kata sesungguhnya Allah ini, itu sabda Nabi. Nabi kata sesungguhnya Allah akan bangkit setiap 100 tahun sekali orang yang memperbaharui. Dia kata setiap kepala 100 tahun dia bangkit. Siapa dia? Man yujaddidu dinaha, iaitu orang yang memperbaharui agama. Bukan buat agama baru, dia baru mempersegarkan semula agama. Jadi sepakat ulama-ulama mengatakan bahawa Nabi sabda tu setiap kepala 100 tahun. Mujaddid yang pertama ialah Umar Abdul Aziz. Sudah molek dah 100 tahun dengan Nabi tu dah. Tak ada lah ulama bangkai. Kalau orang tanya siapa dia mujaddid pertama, Khalifah Umar Abdul Aziz. Bukan Khalifah Umar Al-Khattab tu dah. Itu sahabat Nabi. Ni Umar Abdul Aziz. Jadi inisiatif dia lah, dia kumpul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya membukukannya. Ialah bapa dia buat membukukan hadis Khalifah Umar Abdul Aziz ni kerana timbulnya hadis palsu, hadis maudhu'. Ini besar jasa dia. Dia dapat maklum bahawa hadis-hadis palsu ni tersebar di kalangan umat Islam. Jadi dia melihat bahawa ini berat kalau lagu ni. Sebabnya apabila hadis palsu tersebar, orang akan pegang kepada hadis yang tidak betul. Hak Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Hak Nabi tak buat amalan lagu tu, dia buat amalan lagu tu. Dah tidak punuh urusan agama kalau duk pegang ke hadis palsu. Jadi dia pun atas kesedaran tu, maka dia ambil inisiatif supaya ulama-ulama kumpul hak sahih-sahih. Supaya umat Islam boleh pegang kepada hadis tu. Kalau selain daripada dia kumpul hadis sahih tu, tu tak usah pakai lah. Hak tu hak palsu. Nampak situ dah. Jadi iaitu setelah timbulnya fitnah yang pertama dalam Islam, iaitu pada zaman Khalifah Uthman Ibn Affan yang membawa kepada pembunuhan. Di sini dah mula orang mereka hadis palsu. Yang kedua, fitnah yang lebih besar. Jadi bibit-bibit penciptaan atau perekaan hadis palsu itu bermula di zaman Khalifah Uthman Ibn Affan, Khalifah Islam yang ketiga.
ayat ketiga lah. Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi yang kemuncak yang banyaknya berlaku fitnah yang lebih besar berlaku pada zaman Khalifah Ali ibn Abi Talib dengan Gubernur Syam ketika itu iaitu Muawiyah ibni Abu Sufyan. Dalam sejarah orang tahu belaka berlakunya perbalahan politik di antara Ali ibn Abi Talib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemuncak daripada perbalahan politik itu, pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong kedua-dua belah pihak itu nak menegakkan pegangnya ketua masing-masing, maka nak meyakinkan orang dia pun mereka mencipta hadis palsu supaya orang tu dia. Nampak tak? Sebab kalau royak nasihat lain orang tak pakar, tapi kalau royak ni hak Nabi benar, takkan orang tak siap pakar. Jadi nak suruh kuat pendapat tu dia tukarnya dengan hadis. Ni hadis, orang ni buat hadis. Jadi bila bunyi hadis ni tak ada siapa dia nak lawan kan. Di situlah mulanya. Fitnah ini bukan sahaja membawa kepada pembunuhan Ali, malah membawa kepada perpecahan yang amat besar kepada umat Islam. Dari sinilah timbulnya puak-puak atau kelompok dalam Islam seperti puak Syiah. Puak Syiah ni puak yang fanatik kepada Khalifah Ali. Khawarij ni ialah kumpulan yang dia keluar daripada kedua-dua. Dia tidak ikut Muawiyah pun tidak ikut, Sayyidina Ali pun dia tak ikut. Dia duduk suku-suku. Dia kata tak betul berlaku. Sehingga kan dalam penulisannya dia sebut, dia ni kafara aliyan. Dia mengkafirkan Ali lah pula. Itu puak-puak Khawarij. Dia ekstrim. Dan satu lagi puak Mu'tazilah. Ni kelompok yang asing. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Baik. Bila timbulnya puak-puak lagu tu, jadi masing-masing mendakwa mereka berada pihak yang benar. Mestilah supaya ni kita tengok usuhkan dalam parti politik, dalam jemaah pun masing-masing kata betul tak? Jemaah agama, orang ni kata jemaah dia betul, orang ni kata jemaah dia betul tak? Jadi pada masa tu bila berlakunya ada puak macam Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, masing-masing nak menegakkan hujah. Jadi lagu mana nak sokong hujah kita? Cari hadis lah. Hujah mari tak jadi bila kita buat keluar satu hujah, orang jawab dengan hujah ni dah. Jadi nak buat nak memata hujah orang. Ayat Quran tak ada. Apa nak buat guna? Buat hadis lah. Cari-cari hadis tak ada. Bila hadis tak ada, kita buat hadis lah. Nampak dah situ. Jadi dia benda ni nak jadi gitu maknanya. Orang je buat tu, orang panggil tak memikir panjang tu. Besar berdosa. Tapi dia tergamuk dia buat. Sebab tu nak royak manusia ni macam-macam jenis. Ada orang tak tergamuk, ada orang tergamuk. Betul tak? Kalau manusia serupa ni tak sesat je. Amah ambil contoh lah katakanlah. Kalau tak ada orang tergamuk kerak tekuk orang, nak buat hukum yang kisah mana Mekah. Kalau kita pergi Mekah Madinah kan, tidak dipacukan ni. Tapi Masjid Madinah tu kalau ada berlaku pembunuhan, dia buat hukum yang bunuh balah, kisah situ. Akak pedang pauk tu jatuh boleh jatuh kepala tergolek situ dengan darah bersembuh. Kalau ke tugas ni pokok kita atas masjid ni, ada ke siapa dia buat? Kalau hamba tengok video, hamba tengok lah klien dah. Siapa ni saya? Akak pedang cung kerak. Hamba tengok video tak boleh tidur malam tu. Perut dia kata jatuh kepala. Ada budak Pasir Mas ni, dia royak, dia kata dia kata pengalaman molek hari tu. Bila sudah sembahyang Zuhur tu, dia kata orang panggil dia tu di Masjid Madinah. Nak kerak tekak orang. Dia tambah gila. Dia akak pedang dia tambah paling dah kelai dia kata. Lepas tu paling tengok tu kepala jatuh bawah dia. Dia royak begitu seriang dah berasa tak. Tapi ada orang yang nelai boleh kerak nak kerja dia. Nak royak gapo? Nak royak ada orang tak tergamuk, ada orang tergamuk. Ada orang geram, ada orang tak geram. Siapa juga dengan ni? Kita kelih berasa tergamuknya rekod hadis sandar atas Nabi. Tapi ada orang tergamuk. Manusia kan dah. Tuhan buat tidak serupa. Yang ketiga pula dalam mempertahankan puak-puak masing-masing. Ni yang pucuk. Nak pertahankan puak,
maka dia memerlukan hujah bagi menyokong pendapat mereka. Boleh faham tu tak? Namun mereka tidak menemui sebarang ayat Al-Quran yang berpihak kepada pendapat mereka. Lalu mereka beralih kepada hadis. Mana ada ayat Quran misalnya kata puak Muawiyah, dia nak mempertahankan puak dia. Cari ayat Quran, tak ada dalam ayat Quran kata sokonglah Muawiyah dah. Jadi bila tak ada ayat Quran, mungkin ada hadis. Maka dia carilah teka Muawiyah duduk dengan Nabi dulu. Muawiyah ni baik dengan Nabi. Mungkin ada hadis tu yang Nabi kata tak ada lah orang pada jauh sekali ialah Muawiyah. Kalau ada hadis tu sedap adik kita ni, dia kata cari-cari tak ada. Bila tak ada, kita reka lah dia kata. Kita tengok depan contoh-contoh dia reka hadis. Mereka juga gagal menemuinya. Justru mereka mentakwilkan ayat Al-Quran dan hadis. Dia cuba takwil dulu, tafsir sendiri dulu. Selain itu, mereka mencipta hadis untuk dijadikan hujah bagi menyokong pendapat mereka. Ini start rekod dah ni. Dari sinilah timbulnya hadis palsu atau hadis maudhu'. Sedangkan sebelum itu, iaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, hadis-hadis masih lagi kekal bersih daripada sebarang unsur pemalsuan dan penyewengan. Sebab tak ada tak ada puak-puak, tak ada kepentingan nak reka hadis palsu. Mari zaman Sayyidina Ali ni, sebab dia balah dengan Muawiyah, bila balah, mula nak cari hujah. Dia kaedah sebagai balah politik ni, cari hujah kan lah. Memang pada asalnya hadis maudhu' direka bertujuan meraih sokongan dan menegakkan hujah masing-masing. Dengan kata lain, ia didorong oleh faktor politik dan fanatik terhadap puak. Kerana politik dan taksub kepada geng kita. Fenomena ini timbul sebelum pertengahan abad pertama Hijrah. Tak masuk 100 tahun lagi tu. Namun ia semakin berkembang pada abad kedua Hijrah. Ni lepas pada 100 tahun ni, lagu mana pula? Timbul meningkatnya perkara lain pula. Hak tadi kisah politik, kisah puak. Mari ni amalan bid'ah dan khurafat. Amalan bid'ahnya amalan ke apa? Dia cuba nak orang panggil nak modify amalan Nabi. Dia pasal sedap lagu tu. Ni kita baca lah misalnya Nabi berzikir lagu ni lepas sembahyang. Kita nak buat hal lain, dia kata. Nak buat hal lain, kan orang kata tak serupa dengan Nabi. Nabi kata jangan reka bidah. Kita cari hadis dia kata. Dah tak ada hadis, kita reka hadis. Nampak tak? Maka dia reka lah. Di antara riwayatnya, rekanya lah hadis Nur Muhammad. Nuru nabiyyika awwaluma khalaqallah, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia riwayat situ hadis Jabir. Bertanya Nabi siapa dia, gapo makhluk yang pertama yang ya Tuhan ciptakan ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab al awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Sedap bunyi hadis tu, dia kata ialah nur nabimu he Jabir. Tu hadis reka juga tu. Sebabnya dia nak konsep Nur Muhammad ni. Nak wahdatul wujud ni, kalau ngaji bab akidah, jumpalah benda ni. Bab apa dia nak sangat kepada wahdatul wujud. Maknanya kata timbul kalau ni Muhammad ni Tuhan, Tuhan ni Muhammad. Dia nak save tu lah. Kita jumpa kan dalam Facebook duk kecek tu. Nabi Muhammad hak Tuhan ni, hak tu Allah dia kata. Duduk bumi jadi Muhammad, duduk lang jadi tu Allah dia kata. Tu ialah tu wahdatul wujud. Bila dia nak menegakkan pahaman dia tu, maka dia rekalah hadis tadi. Faham tak? Tu khurafat dia panggil. Kemudian bid'ah supaya amalan-amalan tadi nak menegakkan supaya ni amalan kita ni. Bila orang kata ni hak Nabi tak buat ni, apa nak buat juga? Ada hadis. Mana hadis ni? Dia tunjuk hadis tu. Kena-kena ke hadis dia reka. Sinilah orang start reka ni dah. Akhirnya lahirlah hadis maudhu' dan berbagai-bagai bentuk dan berbagai skop. Dia duduk tangan kita lah ni, duduk belega kat depan kita ni, hak reka orang dulu lah kan. Jadi kalau tanya hamba tu boleh tahan royak. Sehingga ulama bubuh satu buku. Imam Suyuti buat sebut Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadits al-Mawdu'ah. Nama kitab dia. Siapa dia? Imam Suyuti. Dia himpun hadis-hadis palsu sebut tibuk. Hak dia jumpa.
Antaranya menceritakan kelebihan individu tertentu termasuk Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Cara atau metod yang digunakan oleh golongan pemalsu hadis sama ada dengan mereka ataupun menciptanya daripada kata-kata mereka sendiri atau kata-kata ulama atau hukama, kemudian mereka meletakkan sanad pada kata-kata tersebut. Ini daripada pendapat Muhammad Tahan. Kita pergi ke bahagian 3, ada 10 minit lagi dah. Faktor-faktor kelahiran hadis maudhu'. Tak ada sejarah dah. Kita tengok faktor sebabnya. Antara faktor yang mendorong kepada timbulnya hadis palsu ialah nombor 1, faktor politik. Faktor politik merupakan faktor paling utama kelahiran hadis maudhu'. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa fitnah yang timbul dalam Islam ialah pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu yang menyebabkan lahirnya puak Syiah yang mendakwa sebagai penyokong Ali ibn Abi Talib dan puak yang menyokong Muawiyah. Nampak di situ dah. Kemudian lahir pula puak Khawarij setelah berlakunya peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dia ni kumpulan yang berasingnya pula Khawarij ni. Dia tolak dua-dua. Ali pun tak betul, Muawiyah pun tak betul, dia kata. Dia pun tubuh parti dia sendiri. Parti Khawarij. Golongan Khawarij mendakwa kedua-dua pihak yang bertentangan itu adalah kafir. Muawiyah pun kafir, Ali pun kafir. Mudah dia. Justru mereka keluar daripada menyokong mana-mana pihak. Hasil daripada perpecahan inilah lahirnya hadis-hadis palsu atau maudhu'. Menurut Ibnu Abil Hadid, ni ulama yang tahun ke-7 Hijrah dah. Dalam kitabnya Syarh Nahjul Balaghah bahawa pemalsuan hadis, khususnya hadis berkenaan dengan fadail. Fadail ini maknanya hadis tentang kelebihan-kelebihan buat amal ataupun kelebihan orang. Adalah bermula daripada puak Syiah. Walaupun pada mulanya mereka hanya mencipta hadis-hadis yang menyatakan kelebihan Ali dan Ahlul Bait. Ni hadis-hadis yang menyebut kelebihan Sayyidina Ali dan keturunan Rasulullah, dia panggil Ahlul Bait. Allah ni orang lain ni dia timbulnya lah ni puak-puak habaib, puak-puak habib lah ni. Dia keturunan Nabi ni, keturunan Nabi. Maka dia buat mari dah hadis-hadis yang kena cakna ke keturunan Nabi ni. Tak boleh buat uduh ke keturunan Nabi ni, anak cicit. Pamula dia mari tunjuklah kitanya silsilah keturunan dia, habib ni, adik ni, dia siapa ke Nabi. Ya tak apa dah lah kalau betul sungguh. Tapi bukanlah kata bila dia ni anak cucu Nabi Rasulullah sungguh, dia boleh buat suka hati kalau dia bawa barang bukan Nabi. Tak boleh. Dah. Kita bukan duduk sementara dia anak cucu Nabi, tapi amalnya dia mau tak serupa dengan Nabi. Tak boleh ni. Ni keturunan Nabi. Keturunan Nabi ni ada syarat. Kena bawa serupa dengan Nabi. Betul tak? Jadi dia mendorong ke arah mencipta hadis yang menyatakan keburukan musuh-musuh mereka, khususnya Muawiyah dan sekutunya. Ibnul Jauzi pula menyatakan bahawa walaupun hadis-hadis mengenai kelebihan Ali radhiyallahu anhu yang sahih sudah memadai, tetapi ia tidak memadai bagi puak Syiah dan Rafidah, sehingga mendorong mereka mencipta lebih banyak hadis palsu mengenai kelebihan Ali. Ada sebenarnya hadis-hadis yang kelebihan Sayyidina Ali, tapi tidak keterlaluan. Jadi bagi dia, bila dia tengok hadis yang ada dah tu, tak berapa nak gagah. Nak cari hak kuat lagi. Orang panggil tak cukup sisi dah. Ada hadis tu 1.5 je sisi dia. Nak cari hak kuasa tebal. Maka dia pun rekod lah. Ulama hadis terkenal Amir Asy-Sya'bi menyatakan bahawa tidak ada pendustaan yang paling banyak mengenai kelebihan seseorang melainkan pendustaan terhadap Ali Sayyidina. Jadi hadis palsu ni hak banyaknya, kata Amir Asy-Sya'bi ni, hadis yang menceritakan kelebihan Ali. Berkali kali siapa kita tukar Ali tak? Tak. Kelebihan nak tukar Ali. Dia mari situ tak? Tak apa kita klik. Tukar Ali kacik Fatimah. Ni puak Syiah ada agung dua ni. Unsur Syiah sebenar tu. Dan dia mengagung ke Sayyidina Ali Fatimah. Tak tahu lah Melayu kita tak. Tukar Ali kacik Timur. Amo tak aja tengok kacik Timur lagu dengar orang duk sebut dah. Antara perkara yang paling utama yang diberi penekanan oleh golongan Syiah ialah kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali sebagai khalifah selepas Rasulullah
Ni. Orang Syiah dah ni dia marah sangat ke Abu Bakar, Umar, Uthman ni dia kira merampas hak Ali. Rasulullah wasiat dah lepas aku mati Sayyidina Ali. Betul tak? Jadi sebab itulah Syiah yang ekstrim kalau pergi di Iran tu, ada siapa dia pernah gitu, dia pernah cerita di masjid dia, nama 3 orang sahabat tu dia buat tangga dia, Pak Jijak. Abu Bakar, Umar, Uthman, tempat dia jijak. Dia kira demo ni sebagai perampas. Di kubur tu masa pok-pok Iran boleh pergi tu, sebelah kubur Nabi tu, Sayyidina Abu Bakar kan dengan Sayyidina Umar. Aku tanya Datuk Jaharimat, Datuk Jaharimat. Kata puak Syiah tu, kata ambo tengok lepas pada dia wisalan ke Rasulullah tu, dia pergi duduk juga, dia berdoa juga kali kita Allah meminta ampunkan kepada 2 orang sahabat ni kan. Sebab kita iktiraf manusia yang paling mulia lepas Rasulullah, Umar Nabi Abu Bakar dan Abu Umar. Kata dah dia orang Syiah ni dia tolak Umar dengan Abu Bakar ni, apa dia pergi cacian juga orang Iran tu. Tambah tanya dia. Dia jawab mana, dia kata dia pergi bukan doa tu, dia pergi maki, dia kata. Dia pergi maki ke Umar, maki. Tak tahulah mengikut Datuk Jah, dia kata umur lagu tu kata. Sikit lagi dah, ada 5 minit lagi. Ni nak rakyat ni satu contoh. Contoh dia rekod dia ni. Wasiyyi wa mawdi'u sirri wa khalifati fi ahli wa khairu man ukhlifa ba'di Aliyun ibnu Abi Talib. Wasiku maknanya wasiat, orang yang memegang wasiat aku, dia penyimpan rahsiaku. Gapo tu? Dak khalifah kepada keluarga. Dan khalifah kepada keluargaku, diikir tambah salah dia. Dan khalifah kepada keluargaku dan sebaik-baik pengganti selepasku ialah Ali ibnu Abi Talib. Jadi apa perkara tu? Dia kata Nabi kata orang yang menerima wasiat aku, orang yang simpan rahsia aku, dan khalifah pemimpin kepada keluarga aku, dan orang sebaik-baik pengganti aku, perkara. Tak ada orang lain melainkan duduk kepada Ali bin Abi Talib. Tengok. Tu contoh. Ni lagi dah. Ya Ali, annallaha ta'ala qad ghafara laka wa li ahlika wa li syi'atika wa mahbi syi'atika. Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah ampun dosamu, dosa keluargamu, dosa penyokongmu dan dosa mereka yang kasih kepada penyokongmu. Nampak dah situ. Jangan kata hadis ni hak rekod ni dah. Sebar dia tak baik ni. Rekod. Nak dia nak contoh. Baik. Hak atas tu kita boleh terima Allah ampunkan dosamu, betul, sebab Ali ni Nabi kita jamin masuk syurga dah 10 orang, betul tak? Hak belakang tu lebih-lebih. Siapa kau keluarga, siapa kau penyokong dia, siapa kepada orang yang menyokong kasih. Pokok Syiah lah ni di Iran. Dia jadi semua ni dia kata Nabi pun dah sebut, "Hei Ali." Sedangkan Nabi tak pernah kata lagu tu. Aliyun khairul bashar faman aba faqad kafar. Ali sebaik-baik manusia, sesiapa yang meraguinya maka sesungguhnya kafirlah dia. Berat ni. Jadi puak-puak Muawiyah mu nak lawan lagi Ali. Dia nak cari kekuatan hujah dia guna ni lah. Ni puak-puak Ali. Mungkin minggu kuliah sekali kita tengok pula hadis puak-puak Muawiyah pula reka. Dia bagi reka. Letihlah kalau main lagu ni apa nak jani habisnya pakat bagi reka. Selain hadis palsu mengenai kelebihan dan keutamaan Ali radhiyallahu anhu, golongan Syiah juga mencipta beberapa hadis palsu yang memburuk-burukkan mereka yang dianggapkan musuh dan perampas Ali seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dan lain-lain. Nampak tak situ? Sebagai tindak balas daripada penyokong Abu Bakar serta mereka yang bertentangan dengan puak Syiah, mereka turut mencipta beberapa hadis palsu yang bukan hanya menyatakan kelebihan masing-masing, malah hadis yang mencela pihak lawan mereka. Antara hadisnya ialah, kita berhenti sekat ni dah, Amos Nawawi akhir sekali bunyi loceng tu, laisa fil jannati syajaratun illa wa ala kulli waraqatin minha maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dzu Nurain. Tiada sebatai pokok pun di dalam syurga kecuali tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq dan Uthman Dzu Nurain. Ni hak sebelah lawan hak Ali hak sokong Ali pula. Puak Ali Muawiyah ni pula. Dia reka. Makna dia kata pokok dalam syurga tertulis la ilaha illallah, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak ada Ali dia kata. Tak masuk buk Ali dia kata. Sedap juga dah. Jadi kita berhenti kat telah malam ni nak wayah.